Assalamualaikum. Kita akan tengok mekanisme suap balik negatif dalam homeostasis. Okey, first, pengosmokawalaturan dalam penghasilan air kencing. Kita akan tengok kat sini macam mana mekanisme suap balik tu membantu pengosmokawalaturan untuk kita dapatkan keadaan yang optimum. Okey, dalam badan kita. So, kita tengok kat sini. Tekanan osmosis darah pada julat normal yang biru tu. Kemudian tiba-tiba tekanan osmosis darah meningkat. Okey, tekanan osmosis darah meningkat ini maksudnya barang kita kurang air kan? Right, so keadaan itu dikesan oleh reseptor iaitu osmoreseptor dalam hipotalamus. Kemudian akan menghasilkan mekanisme pembetulan oleh efektor. Macam mana mekanisme ini berfungsi? Yang pertama, kelenjar pituitari. Okey, kelenjar pituitari akan dirangsang untuk merembeskan ADH. Okey, sel pada dinding tubul berlingkar distal dan tubul pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Jadi, apabila lebih telap, lebih banyak air diserap semula ke dalam darah. Sebab barang kita kurang air sekarang ni, jadi kita kena simpan banyak air. Jadi kita perlu air yang lebih banyak diserap masuk daripada tubuh ke dalam salur darah. Okey, kelenjar adrenal tidak dirangsang untuk merembes aldosteron. Jadi kurang garam diserap semula. Bila kurang garam diserap semula, bermaksud keadaan dalam salur darah kita tidak hipertonik. Okey, jadi dia tak hipertonik, maksudnya dia tak pekat. Itu yang kita nak, sebab kita nak retainkan air, kita nak kekalkan jumlah air. Jadi air kencing yang dihasilkan adalah pekat dan sedikit. Bila kita simpan banyak air, jadi jumlah air yang dikeluarkan adalah pekat dan sedikit. So bila kita buat 1, 2, 3 ini, tekanan osmosis darah akan menurun. Okey, jadi tekanan osmosis darah akan kembali pada julat yang normal. Right. Situasi kedua, sekiranya tekanan osmosis darah menurun. Tengok dekat yang biru tadi tu. Okey, sekiranya tekanan osmosis darah daripada normal jadi turun. Okey, akan dikesan oleh osmoreseptor dalam hipotalamus juga, sama. Kemudian mekanisme yang berlaku adalah yang pertama, kelenjar pituitari tidak dirangsang untuk merembes ADH, jadi kurang air diserap semula. Maksudnya kurang air masuk dalam salur darah. Jadi banyak air dalam tubul berlingkar. So, kelenjar adrenal dirangsang untuk rembeskan aldosteron, menyebabkan tubul berlingkar distal dan tubul pengumpul menjadi lebih telap kepada garam. Jadi, lebih banyak garam diserap semula masuk ke dalam darah. So, apabila situasi ini berlaku, apa kesannya? Kesannya adalah air kencing yang dihasilkan adalah cair dan banyak. Sebab apabila tekanan osmosis rendah, bermaksud barang kita dah banyak air, kita tak perlu simpan banyak air. Jadi kita boleh keluarkan banyak air sebagai air kencing. Jadi tekanan osmosis darah akan meningkat. So dia akan back normal lah. Okey, senang ya. Alright, next. Kita tengok pengawalaturan dan aras gula dalam darah. Okey, kita tengok gula pula. Macam mana kita nak kawal atur dalam darah. Okey. First, aras glukosa normal, tapi tiba-tiba aras glukosa darah meningkat. Bila aras glukosa dalam darah meningkat, menyebabkan pankreas akan merembeskan hormon insulin. Okey, apabila hormon insulin dirembeskan, menyebabkan pertukaran glukosa yang berlebihan menjadi glycogen. Okey, jadi penggunaan glukosa untuk respirasi akan meningkat. Pertukaran glukosa berlebihan kepada lipid. Maksudnya macam ni, apabila glukosa berlebihan, glukosa akan ditukarkan kepada glykogen oleh hormon insulin. Sekiranya glukogen pula lebih, dia akan ditukarkan kepada lipid. Okey, jadi menyebabkan aras glukosa menurun. Kita dah belajar banyak kali dah sebenarnya ni daripada form 4 lah. Okey, next. Sekiranya aras glukosa menurun pula, jadi pankreas akan merembeskan glukagon. Hormon yang seterusnya, glukagon, tadi insulin. Okey, apa yang berlaku? Pertukaran glykogen kepada glukosa. Okey, jadi kalau tadi kita tukarkan glukosa kepada glykogen, insulin yang tolong. Kalau sekarang ni glykogen akan ditukarkan semula kepada glukosa. Siapa yang tolong? Hormon glukagon.
glukagon. So, aras glukosa akan meningkat semula. Right, senang. Next, pengawal aturan suhu badan secara fizikal. Okey, ini yang ketiga. Kita nak tengok macam mana suhu badan pula dikawal. Right. Kita ada dua situasi sekarang ni. Dalam persekitaran panas dan juga sejuk. Okey, kalau dalam persekitaran yang panas, tindakan kelenjar peluh. Okey, kelenjar peluh dirangsang untuk mengeluarkan peluh. Jadi, banyak peluh akan dikeluarkan. Apabila banyak peluh dikeluarkan, haba akan disingkirkan daripada badan. Itu yang berlaku apabila badan kita panas kan. Jadi, kita banyak berpeluh untuk menyingkirkan haba keluar daripada badan. Okey, tindakan kapilari darah pada kulit. Right. Otot pada arteriol aferen akan mengendur, penvasodilatan berlaku. Apa tu penvasodilatan? Penvasodilatan menyebabkan kapilari darah mengembang dan diameter dia bertambah. Okey, apabila kapilari darah mengembang, diameter dia bertambah, menyebabkan banyak darah mengalir ke permukaan kulit. Jadi, haba akan dikeluarkan daripada badan. Jadi, bolehlah kita kekalkan suhu dalam badan kita sebab badan kita sekarang ni panas. Alright. Okey, yang seterusnya, tindakan otot regang pada rambut. Otot regang ni bulu roma kita tau. So, otot regang, rambut akan mengendur, rambut akan condong, bulu roma kita lah akan condong, menyebabkan lapisan udara nipis. So, lebih banyak haba hilang. Haba akan keluar daripada badan kita menerusi sinaran. Right, sebab badan kita panas kan ni, kita nak hilangkan kepanasan tersebut. Okey. Situasi kedua, sekiranya dalam keadaan persekitaran yang sejuk. Kita sejuk sekarang ni duduk dalam aircon. Apa nak jadi? Okey, kelenjar peluh tidak dirangsang. Kurang peluh akan dikeluarkan, jadi kurang haba akan disingkirkan daripada badan. Sebab kita nak kekalkan haba dalam badan. Badan kita sejuk, kita nak haba tu untuk kekalkan panas dalam badan kita. Okey, apa yang berlaku? Tindakan kapilari darah pada kulit, otot pada arterial aferen akan mengecut. Berlakunya penvasocerutan. Okey. Di mana kapilari darah akan mengecut dan diameter akan berkurang. So, apabila mengecut, diameter saudara berkurang, menyebabkan kurang darah mengalir. Apabila kurang darah mengalir dekat permukaan kulit, menyebabkan kurang haba disingkirkan daripada badan. Sebab kita nak simpan haba dalam badan sekarang ni. Okey, yang seterusnya kita tengok dari segi bulu roma kita. Otot regang rambut akan mengecut, menyebabkan bulu roma menjadi tegak. Jadi lapisan udara yang tebal akan terbentuk, menyebabkan kurang haba dihilangkan. Sebab kita nak retain banyak haba dalam badan kita sekarang ni. Boleh Okey. So, kita tengok pula next. Pengawal aturan suhu badan proses metabolisme. Okey, kalau tadi kelas, kita tengok balik tadi. Pengawal aturan suhu badan secara physically. Okey, sekarang ni secara metabolisme. Okey, kalau dalam persekitaran yang panas, tindakan otot rangka. Otot rangka tidak mengecut dan mengendur secara berulang-ulang. Okey, kita tidak menggigil, jadi tiada haba dihasilkan. Maksudnya kita tak menggeletar kalau kita panas. Tindakan kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal tidak dirangsang. Jadi, tiada hormon adrenalina akan dirembeskan. Kadar metabolisme rendah. Okey, sebab kalau banyaknya adrenal dirembeskan menyebabkan lebih metabolisme akan berlaku dengan kadar yang lebih cepat. Kita akan tengok pada situasi yang sejuk nanti. Okey, tindakan kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid juga tidak dirangsang. Sedikit hormon tiroksina dirembeskan. Okey. So, kadar metabolisme akan menjadi rendah. Right, sebab badan kita dalam persekitaran yang panas sekarang ni. Jadi, ringkasnya, hasil daripada kedua-dua cara mengawal atur suhu badan secara fizikal dan metabolisme untuk keadaan yang panas,
lebih banyak haba dihilangkan daripada badan dan kurang haba dihasilkan. Jadi, suhu badan menurun melalui mekanisme suap balik negatif. Okey? Alright. Jadi, kita tengok kalau persekitaran yang sejuk. Kalau sejuk, otot rangka akan mengecut dan mengendur secara berulang-ulang, menyebabkan kita menggigil. Okey, kita menggigil, kita sejuk. So, haba dihasilkan. Kelenjar adrenal akan dirangsang oleh hipotalamus dan merembeskan banyak hormon adrenalina. Banyaknya hormon adrenalina yang dirembeskan menyebabkan kadar metabolisme badan akan meningkat. Jadi, lebih banyak haba akan dihasilkan. Okey, kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid juga akan dirangsang. So, hormon tiroksina banyak dirembeskan, jadi kadar metabolisme juga akan meningkat. So, conclusionnya, hasil daripada kedua-dua cara secara fizikal dan secara metabolisme untuk keadaan yang sejuk, kurang haba dihilangkan daripada badan dan lebih banyak haba disimpan dan dihasilkan dalam badan. Dengan ini, suhu badan meningkat ke aras normal. Boleh? Okey, conclusionnya kita boleh kata, kalau keadaan yang panas, kita nak jadikan badan kita ni kurang haba, bebaskan banyak haba. Kalau dalam keadaan yang sejuk, kita nak kekalkan banyak haba dalam badan kita. Right. Okey, jadi kita tengok kesan kegagalan fungsi ginjal yang seterusnya ya. Sekiranya ginjal kita gagal berfungsi. Okey, apa yang berlaku? So, apabila ginjal kita gagal berfungsi, kita perlu melakukan dua proses ini, iaitu hemodialisis atau pemindahan ginjal. Alright. So, kita tengok one by one. Hemodialisis adalah mesin dialisis untuk menyingkirkan bahan buangan seperti urea, air dan garam yang berlebihan dari darah. Right, class. Kita gunakan bantuan mesin dialisis ini sekiranya buah pinggang kita gagal berfungsi. Okey, kita dah belajar pasal penghasilan air kencing kan. Badan kita boleh je survive dengan satu buah pinggang. Tapi sekiranya kedua-dua buah pinggang kita rosak, kita perlu melakukan proses hemodialisis. Okey. So, kita tengok macam mana mekanisme ni berfungsi. Right. Okey, awak tengok gambar kat situ ada arteri, aliran darah keluar. So, ada heparin ditambah untuk menghalang pembekuan darah. Kemudian, darah akan mengalir masuk ke tubul dialisis. Tubul dialisis diisi dengan bendale dialisis. Yang masuk tu ada glukosa, asid amino, garam mineral dan air. Right? Dan juga dia ada bendale dialisis keluar. Okey, macam mana proses ni berlaku? Alright, daripada arteri kita, darah akan dipam keluar ke mesin dialisis. Okey, darah yang dipam keluar itu mengandungi semua waste lah, bahan buangan kita seperti garam, urea yang berlebihan. Jadi caranya macam mana kita nak singkirkan? Sebab mesin dialisis ni dia berfungsi untuk membantu ginjal kita menyingkirkan bahan buangan. Okey, so dalam mesin dialisis adanya cecair dialisis yang mempunyai kepekatan garam dan juga urea yang kurang daripada kepekatan garam dan urea dalam salur darah. Maksudnya dalam salur darah kita ni kepekatan garam dan urea lagi pekat berbanding daripada mesin dialisis. Jadi hal ini menyebabkan garam dan urea dan juga waste yang berlebihan akan disingkirkan keluar daripada darah kita tadilah. So, apabila disingkirkan keluar, bahan-bahan buangan itu akan dikeluarkan. Kita tengok dekat bahagian bendale dialisis keluar. Kat situ waste. So, bahan-bahan yang diperlukan oleh badan itu akan diganti oleh bendale dialisis yang masuk. Dia akan mengisi semula lah bahan-bahan yang kita perlukan. Okay. Right. Next. Seterusnya, pemindahan ginjal. Sekiranya buah pinggang kita ni dah totally rosak, dah tak boleh dah guna bantuan mesin dialisis. So, kita kena buat cara yang seterusnya iaitu pemindahan ginjal. Okey, cara dia adalah
Pesakit akan menerima ginjal daripada penderma yang sihat. Okey, maksudnya kita ada patient dan kita ada donor. Donor akan mendermakan dia punya kidney dia, ginjal dia kepada pesakit. So, manusia normal ni dia boleh hidup dengan satu buah pinggang saja boleh. Tapi sekiranya dua-dua buah pinggang terosak, yang itulah yang perlukan bantuan mesin dialisis dengan pemindahan ginjal tu. Okey? Seseorang yang meninggal akibat kemalangan atau apa-apa yang berkaitan boleh mendermakan juga buah pinggang sekiranya berdaftar sebagai penderma organ. Maksudnya kalau kita nak cari penderma organ, kita perlu daftarkanlah diri kita. Kita boleh menderma. Okey, sekiranya kita dah meninggal, sekurang-kurangnya organ kita tu boleh bagi manfaat untuk orang lain. Right? Okey. So, kita habis setakat tu. Untuk pemirsa yang kita belajar kaitan daripada penghasilan air kencing video sebelum ni, mekanisme masuk balik negatif dan juga proses pemindahan ginjal dan hemodialisis tadilah. Okey, jadi kita tengok sikit je lagi kelas. Untuk gaya hidup sihat, kesan penyalahgunaan dadah dalam kehidupan. Okey, yang ni sikit je. Alright, kita tengok Dadah adalah bahan kimia yang mengubah fungsi badan dan kelakuan manusia. Itu dadah. Okey. Dadah ni memang akan sebabkan ketagihan. Itu masalah dia. Dadah ni kita ambil sekali kita akan ketagih. Okey. Apa kesan dia? Dadah akan menyebabkan neurotransmitter terganggu. Kita dah belajar sebelum ni kan, neurotransmitter yang ditransfer melalui proses sinaps tu. Okey. So, dia akan menyebabkan neurotransmitter ni, transmission of neurotransmitter ni akan terganggu. Selain itu, dadah juga boleh menyebabkan salah satu risiko terjangkitnya HIV menerusi perkongsian jarum suntikan. Okey. Dadah boleh terbahagi kepada dua, iaitu dadah perangsang dan juga dadah penenang. Alright. Contoh dadah perangsang adalah kokain, amfetamin, nikotin dan kafein. Okey. Dadah penenang pula contohnya adalah barbiturat, tranquilizer, morfin dan heroin. Okey. Dadah perangsang menyebabkan kesan pada peredaran darah, pencernaan dan sistem saraf. Selain itu, dadah perangsang juga akan sebabkan halusinasi dan juga kemurungan. Right, disebabkan hallucination. Itulah yang timbulnya masalah nak bunuh diri, dengar suara-suara berbisik. Okey? Kalau dadah penenang pula, risiko dia akan menyebabkan melambatkan aktiviti sistem saraf seperti denyutan jantung, kadar pernafasan. Sebab dia akan sebabkan orang tu tenang kan, dia tenang je, tak fikir masalah pun. So, risikonya adalah dia akan sebabkan hilang ingatan, kanser paru-paru, kecelaruan dan banyak lagi masalah dadah penenang ni. Right. Okay, next. Alkohol, arak contohnya menyebabkan hilang pertimbangan, kegagalan fungsi otak, gangguan koordinasi, hilang pertimbangan dan yang berkaitan lah. Okey, kita tahu kalau alkohol, arak kan, dia boleh sebabkan contohnya kalau driving pun dia boleh ganggu dia punya menganggar jarak tu, boleh sebabkan risiko yang tinggi untuk sebabkan aksiden. Okey. Dan dia boleh sebabkan masalah-masalah lain lah. Macam kita tengoklah kesan orang yang mabuk tu macam mana kan. Okey, jangka masa panjangnya dia boleh sebabkan kegagalan fungsi hati dan juga otak. Itu bahayanya. So, elakkan mencuba dadah dan juga alkohol. Jangan sesekali mencuba. Okey, sayangi diri anda.